أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شرف النبي الكرام محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب اكرمني بالخير آمين يا رب العالمين. Baik. Muka surat 8 muka surat 8 yang mana kita berhenti minggu lepas selesai masalah sifat 20, dan minggu ni kita akan masuk sifat-sifat yang berkaitan dengan Rasul. Jadi kalau siapa yang tanda minggu lepas, kita berhenti pada ayat yang demikian itu tiada diterima akan dia oleh akal. Kemudian kita akan sambung minggu ni Muhammad Rusulu. Ada tanda tak? Muka surat 8 bagi berapa daripada atas ni? 1, 2, 3, 4, 5 16 ya. Wa amma rusulu alaihi wassalatu wassalam. Ada jumpa? Boleh? Okey, jumpa? Kalau jumpa kita boleh baca. Wa amma rusulu alaihi wassalatu wassalam fayajibu fi haqqihim الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. طيب. Dan adapun sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar dan kufur dan kepercayaan. Jangan jaga tu ejaan itu. Dia tulis kafara cahaya alif hamzah nun. Sila akhir bulan kita baca kufur cahayanya, salah. Dia kena baca dan kepercayaan. Dia eja salah tu, betulkan tadi ya. Ejaan jauhnya tu salah. Jadi dia tulis kufur cahaya cahayaan. Dia tulis sebenarnya kepercayaan. Ini ejaan Jawi baru ya, kepercayaan. Ini baru ejaannya ni rupatlah sekarang ya. Untuk maklumat dan pengasas Jawi baru Tuan Haji Rasman yang di BP itu telah meninggal malam datang malam dulu. Orang yang memperjuangkan Jawi di BP. Jadi sekarang tinggal yang peserta je lah akan menjaga. Dan adapun sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar dan kepercayaan. Baca lagi tu. Wassalam. Dan menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi sekalian makhluk. Baik. Ya, kita lihat ayat yang pertama tu ya. Dan adapun sekalian Rasul alaihi wasallam, bila cerita pasal sekalian, maknanya semua Rasul alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang bilangannya itu menurut kitab Nabinya 124,000, ada kata 126,000, dan bilangan Rasul pula 300
13. Dan yang wajib kita percaya 25 orang. Jadi cerita di sini dia kata semua. Bila rusul ni perkataan jamak daripada perkataan rasulun. Kita belajar bahasa Arab, kita selit sikit. Rasulun ni ialah singular, mufrad. Rusulun jamak taksir kan. Kita akan belajar jamak taksir itu macam mana. Menunjukkan ramai. Rasul seorang, singular turun. Ni mufrad jamak. Dia tak ada musanna, tak ada, sebab rasul dia mesti lebih, ya. Maka rasul itu rasul. Jadi yang terkandung dalam bilangan yang ramai tadi. Baik. Dan adapun sekalian rasul alaihi wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar. Maknanya sifat rasul ini wajib ada pada nabi ini. Sifat yang pertama dia kata benar, ya, as-sidqu. Benar. Maka wajib pada hak mereka itu benar dan kepercayaan yang kedua dan menyampaikan barang yang disuruh. Ini semua saya jawab baru balik kan. Menyampaikan dia kayaknya saya jawab baru. Mim fa aliyah dipanggil kaedah diftong. Dia pembunyiin langsung ada AI, OI semua tu. Dia kena letak alif sekali. Kalau tidak jauh lama payah. Jadi nak baca menyampaikan ke susah. Jampi pun dia. Maka diubah supaya ada perbezaan. Menyampaikan, menyampaikan dan sebagainya berbeza. Baik. Menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi sekalian makhluk. Maknanya menyampaikan apa yang Tuhan perintah. Baik, kita biasa mengajar apa sifat. Dalam kitab ni dia hanya cerita 3. Bila kita mengaji akidah, ada ulama menambahkan satu lagi sifat, iaitu fatanah. Bijaksana. Jadi dalam kitab ni cuma dia cerita 3. Kebanyakan kita bila mengaji di Asia Tenggara ni, dia tambah satu sifat lagi, iaitu fatanah. Maknanya as-sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Cuma fatanah ini timbul perbahasan kerana isu bila Rasulullah itu pada mereka awal sebagai pengunjung, orang yang tak erti ataupun disebut sebagai buta huruf. Okay? Jadi dia nak kata cerdik tak sesuai, maka atas kes ini maka ulama bertelika. Tetapi bila ada yang letak dalam fatanah, dia bukan maksud cerdik. Fatanah sini ialah bijaksana. Dia tak sama dengan cerdik. Bijaksana orang tua tak ngaji PhD pun dia bijaksana. Dalam hal nak sampai urus masyarakat orang tua kampung kan. Kalau nak ternak ladang, nak ternak lembu sebagainya, itu bijaksana. Maka ditambah satu sifat lagi, sifat bijaksana. Cuma dalam kitab ni kita akan bicarakan 3 sahaja. Ya, benar, kepercayaan dan menyampaikan. Ini sifat wajib bagi Rasul. Baik. Wa yastahilu, nanti kita dah urai belum sampai bab lagi, kita baca dulu. Wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalam adadu hadhihi sifat wa hiya al-kadhibu wal-khiyanatu bi fi'li shay'in mimma naha anhu tahrimun aw karahatun wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Ini sikap mustahil. Dan mustahil pada hak mereka itu, pada hak Nabi mustahil Nabi ini alaihi wassalam segala lawan sifat yang 3 ini. Maknanya mustahil.
Dia berlawanan dengan 3 sifat ni. Semua dia cakap lah masa itu benda. Dan iaitu dusta. Maknanya lawan bagi benar, dusta. Dan khianat, iaitu lawan bagi kepercayaan, dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegahkan daripadanya, sama ada tegahan yang haram atau tegahan yang makruh. Itu lawan bagi sifat kepercayaan, iaitu khianat. Dan menyembunyikan, ini lawan bagi sifat menyampaikan, dan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikannya bagi segala makhluk. Maknanya lawan di sini segi lawan yang benar, dusta. Kepercayaan, khianat. Dan menyampaikan, menyembunyikan. Nampak tak? Maknanya Rasul mustahil buat benda ni. Itu sifat mustahil. Jadi cerita dia, apa yang disebut semua benar, tak ada yang tak benar. Ini kita kena pegang betul-betul. Maknanya apa yang Nabi sebut, walaupun benda tu mungkin pandangan akal kita kata dia betul ni, tapi itu kena benar. Kerana yang mustahil, sebab mereka suci daripada sifat dusta ni. Manusia biasa kerap bohong. Standard tentu manusia biasa, dia bohong saja, dusta. Tapi Nabi tak. Dia bercakap, wama yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Al-Quran Allah sebut, Nabi dia tak bercakap kecuali atas dasar wahyu yang diilhamkan kepada dia. Sebab tu dia nak cakap secara spontan, tak, dia diam sekejap, tunggu ilham, baru dia bercakap. Dia tak bagi respon. Kita kadang-kadang cepat melata. Sebab tu tuan-tuan yang menyebarkan dalam Facebook, WhatsApp semua kan, tuan-tuan tengok maklumat tu sangat lah. Kalau WhatsApp pun jangan sebar. Itu sebab kita kena fikir dulu. Sebab kadang-kadang jadi fitnah kan. Orang duk cakap tiba-tiba tipu dah tu. Ni kita tak nak. Jadi maka nanti dia sunyi sifat ni. Dia memang tak akan ada dusta. Lawak-lawak jenaka tetapi dusta tidak. Sebab itu apa yang keluar dari mulut Nabi semua benda yang benar. Maka kita kena pegang betul-betul dan kita kena amalkan. Apa yang Nabi sebut, tak kira buat apa, buat semayang ke, buat puasa ke, buat zakat, buat amalat ke, buat makanan, minuman dan sebagainya, atau buat ke bilik air sekalipun, itu jangan sebut dia benar. Yang keduanya kepercayaan, amanah. Sebab itu Rasulullah digelar Al-Amin. Daripada kecil Tuhan jaga lah sifat ni. Daripada kecil Tuhan jaga. Maknanya betul-betul jaga kambing, baginda, amanah. 20 ekor bela, 20 ekor lah. Dia beritahu tuan dia, kalau beranak sekian, dia beritahu sekian beranak, berapa ekor. Maknanya amanah. Ni bukan senang tuan-tuan. Sifat yang pada Nabi ni adalah untuk kepimpinan yang pada zaman sekarang ni sukar nak kita lihat. Susah sangat. Kerana kebanyakannya lebih kepada sifat berlawanan tu banyak sekarang lah. Tapi Allah tidak. Kemudian menyampaikan. Sebab itu bila Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu daripada aku walaupun itu ayat. Benda baik yang Nabi sebut, kita buat ikut kuasa kita lah. Macam kami bidang pemakanan, bidang komunikasi, kami cerita bab tu. Sebab memang hebat tu, jadi kita buat dakwah, sampaikan supaya kita tak risau akhirat nanti. Kita pernah kawan kedai kopi, kadang-kadang tak perlu buat hadis pun, tak perlu keluar kalau Allah Ta'ala kedai kopi waktu tu parah. Jadi saya memang macam biasa, tapi benda tu ada poin. Ada poin yang memang Nabi amalkan. Sebab tu saya sering cakap pada pesakit saya dan sebagainya, saya sebut, saya kata kita di lepas makanan, saya kata kita faham bahawa bukan calang-calang makanan nak masuk mulut Nabi. Sebab semua tu atas wahyu Allah. Mana apa yang Nabi makan itu, kalau kita dapat ikut, sangat bagus. Tu je, saya tak perlu hadis pun. Cuma kita kata betul, bagi dia faham secara logik. Betul juga tu. Adakah dia nak cakap apa pun wahyu, adakah pula benda yang nak masuk mulut Nabi, Tuhan mesti jaga. Maka makanan yang Nabi makan, kalau kita dapat ikut cara Nabi makan, lagi bagus. Itu cerita yang kita kena faham. Cara kita buat tamsilan secara biasa, mana orang pun, ya tak dia juga. Itu tak perlu hadis pun.
Tak perlu keluar pada yang insya ila ta'amin, tak payah. Maknanya orang akan faham sendiri. Jadi ini sifat-sifat yang ada pada Nabi. Baik, terus. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa min al-a'radil bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'ulyah kal marad wa nahwahu. Dan harus pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam barang yang ada ia daripada perangai anak Adam yang tiada membawa kepada kekurangan pada mereka itu, pada martabat mereka itu yang maha tinggi, seperti sakit dan seumpamanya. Maknanya ini yang wajib. Jadi ini yang harus, sifat harus. Okey. Ini sifat wajib. Kita buat lagu tu. Ini sifat harus. Maknanya berperangai seperti manusia biasa. Ni hak rakaah Kalau jepah tu dia nak tulis cepat, sin tak ada gigi, dia lagu tu dia tulis. Orang boleh baca, dia baca lah. Dia tak buat cara yang macam ni. Dia perlu nak cepat. Jadi sifat harus bagi Rasul, yajuzu. Maknanya Rasul ini sifat harus bagi dia. Kata dia barang yang ada ia daripada perangai anak Adam. Maknanya sama macam kita semua. Contoh dia kata yang tidak membuat kepada jatuhnya martabat mereka yang maha tinggi, iaitu sakit dan seumpamanya. Sakit, lupa, itu biasa. Sifat ni sifat yang sama daripada anak Adam, tapi tak sampai menjatuhkan martabat mereka. Maknanya dia tak sampai tahap ni lah, tak sampai tahap mustahil. Macam kita lah makan, minum, bersenda gurau, sama Nabi buat, sama, tak ada beza. Itu harus. Minum air, sebagainya, berjalan, berlari, bermain, sama. Maknanya sifat tadi dia tak bawa kepada jatuh martabat Rasul. Tapi boleh buat benda yang mustahil ni, itu jatuh martabat. Itu maknanya. Harus macam kita lah, makan, minum, berkahwin, semua, tak ada beza. Ini yang sedikit beza dengan pada agama lain. Contoh lihat, kenapa Sami di Kuwait tidak berkahwin? Kan? Maknanya sudah di situ sudah kita lihat terdapat perbezaan. Kalaulah dia manusia biasa sama, dia pun ada nafsu juga, maka patutnya dia kahwin. Tapi kenapa mereka tidak kahwin? Sedangkan kita Rasulullah kahwin. Mana ada Nabi yang tak kahwin? Semua tak kahwin. Ibrahim Siti Hajar Sarahnya. Ya. Ada soalan ke? Nabi Isa? Nabi Isa kes lain. Karena lahirnya itu pun tidak berbapa dan beribu, tidak berbapa. Dan dia kes bila berlaku sejarah, bila orang-orang Kristian nak tangkap, ini sejarah yang diceritakan oleh mereka, sedangkan hakikatnya Nabi Isa telah naik ke, diangkat oleh Tuhan ke langit. Memang tak sempat dia nak berkahwin. Dan tapi dia akan turun semula di akhir zaman. Tuan-tuan baca, saya post tadi dalam grup kita, yang ada grup dengan saya tu, yang ada seorang yang bercakap kisah bagaimana seorang pemuda Kristian yang lumpuh dan sebagainya itu, yang akhirnya memeluk Islam. Bila mana dia datang mimpi, dia pegang, dia pakai salib tu dekat dia punya tengkuk dia kan. Bila datang mimpi tu, seorang lelaki namanya Muhammad, setelah adakah Nabi atau orang lain, dalam mimpi tu yang mengatakan pada dia bahawa kamu menyembah Isa sedangkan Isa adalah manusia. Yesus disebut. Kamu menyembah Isa sedangkan Isa adalah manusia. Sepatutnya kamu menyembah Tuhan, iaitu Allah yang menjadikan Isa. Pemuda yang mimpi terkejut jaga, yang akhirnya dia mencari dan akhirnya dia memeluk Islam. Boleh tengok dalam, saya lepas dalam ceramah dalam 90 minit. Itu kalau saya bahasa Inggeris dalam grup saya, yang ada grup saya, yang ada grup
Kita tengok dalam tu ya. Itu kisah. Tuan-tuan rujuk situ. Memang ada kaitan dengan persoalan yang dilakukan oleh saudara kita tadi. Baik. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wasallam fali'annahum law lam yasbiqu lalazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala latasdiquhu ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilatan qawluhu ta'ala sidqu 'abdi fi kulli ma yablu 'anni. Dan adapun dalil wajib benar mereka itu alaihi wasallam. Dalil kata Nabi ni benar. Ya. Mana dah? Ingat tidak kuning. Dan dalil wajib benar mereka itu alaihi wasallam, maka karena bahawa sekalian mereka itu, jikalau tiada benar mereka itu, nescaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala, kerana membenarkan Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang menempati ia pada tempat katanya, telah benar hambaku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan dia daripadaku. Maknanya, kalau mereka dusta, apa tujuan Allah berikan mereka mukjizat? Untuk membenarkan dakwah mereka. Kalau kata cerita Nabi ini dusta. Sebab dalam penyampaian kebenaran ini, Allah kuatkan mereka dengan mukjizat. Kita kan ada mukjizat, ada karamah, ada irhas, ada ma'unah. Ini tentu dalam perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada manusia. Cuma mukjizat ni hanya pada Nabi. Kalau karamah pada wali Allah kan, yang macam boleh terbang, boleh jalan atas air dan sebagainya, itu karamah. Allah muliakan dia dengan sebab amalan dia. Tapi mukjizat ni Allah muliakan para Nabi untuk membenarkan hujah. Dan kalau kita lihat sirah kan, bagaimana Nabi membelah bulan, itu semua mukjizat. Nak tunjukkan bukti bahawa apa yang Nabi bawa itu benar. Nak bukti bagi orang kafir tengok. Sebab zaman dulu dia perlukan bukti secara nampak. Lah ni bukti secara saintifik, kajian-kajian, laboratory test makmal. Orang nak tengok, baru orang percaya. Dulu nak tengok lagu tu. Sekarang ni mukjizat yang zaman Hissi tu yang nampak zaman Nabi sekarang dah banyak. Orang tak heran juga pun. Kan, kita lihat gambar awan di langit, orang tak tahu je. Orang nampak gambar api tulisan Allah, orang tak tahu je. Tulisan Muhammad pada awan, pokok sujud dan sebagainya. Ada orang kira sekarang, orang macam tak heran. Sedangkan itulah benda-benda yang Nabi buat dulu pada masyarakat Quraisy, nak membenarkan hujah dakwah tu. Tak payah nampak gambar Allah di mana-mana. Bukti tak Allah buat semua ni. Tapi sekarang orang buat tak heran je. Tengok sekejap dia kagum, lepas tu itu entah pasal tak sekarang. Kita je lah kot ada iman kat sini, benar yakin. Ni hak lalu-laluan tu kan dia tengok, dia tengok. So khabar pun cerita, media sosial pun cerita keajaiban Allah Ta'ala apa semua kan, pada binatang, pada buah-buahan. Apa ramai yang sedar. Lebih kurang sama masyarakat Quraisy dulu. Dan Nabi boleh belah bulan dia kata sini. Nampak tak? Sejarah itu berulang tuan-tuan. Dia berulang sepanjang masa. Cuma pelakon watak adegan tak sama. Benda tu berulang. Sekarang nampak penceramah-penceramah macam-macam. Tuhan tunjukkan bukti macam-macam. Ini di Israel sekarang. Semua kita katakan benda yang Tuhan tunjuk kekuasaan dia. Bahawa ramai yang sedar. Dan kisah pemuda tadi misalnya cerita tu kan, sebab mimpi je. Dan kebetulan Allah beri hidayah, dia jaga dan dia realise bahawa apa yang dia buat tu salah. Nampak tak? Ini iman kita sekarang. Iman anak-anak kita dan sebagainya. Susah sangat. Bukti ni macam-macam. Kalau kita tengok bukti kan, kita katakan memang sah Islam tu benar dah. Sebenar-benarnya dah gambar awan, tulisan Allah. Mana dah boleh buat orang lain? Kan boleh cipta sendiri kan, nak buat hantar roket, buat asap Allah, mana ada, tak boleh. Dia mesti jadi sendiri. Ini kuasa Tuhan. Nampak tak? Itu keajaiban yang kita lihat. Itulah kebenaran. Kebenaran. Nabi cerita tu Nabi sampaikan benda yang benar. So kalaulah Nabi dia berdusta, maka apa guna Allah berikan mukjizat untuk membenarkan apa yang Nabi cakap tadi. Dan yang paling besar mukjizat yang ada hari ini ialah Al-Quran, iaitu dipanggil mukjizat maknawi. Mukjizat ada dua jenis,
mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Nanti kita akan main lah dengan kitab, dengan penceramah kat masjid sana. Masjid. Baik. Wa amma burhanu wujubil amanah. Sifat kedua ya. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihi wassalatu wassalam fali'annahum law khanu bifi'li muhramin aw makruhin la nuqallibul muharrami awil makruhi ta'atan fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam li'anna Allah ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru Allah ta'ala bi fi'li muharramin wa la makruhin wa hadha bi'ainihi wa burhan wujubi as-salih. Adapun dalil wajib amanah bagi mereka, bagi Nabi, wajib amanah apa dia? Maka bahawa mereka itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau makruh, nescaya bertukar yang diharamkan dan yang dimakruhkan akan taat pada hak mereka. Maknanya bertukar sini, benda yang wajib kita taat semua akan bertukar menjadi tidak taat kalau mereka buat benda yang khianat. Itu ayat kita ni panjang tapi pendek je maksudnya. Dia kata kan dimakruhkan akan taat pada hak mereka itu sebenarnya bila mereka buat khianat, maka kepercayaan tadi, ketaatan telah bertukar di sebaliknya. Kalau Rasul buat khianat, dia tak menyampaikan, dia tak amanah, dia buat benda haram, dia buat benda makruh. Dan tuan-tuan lihat di sini ya, level seseorang martabat, dia bukan setakat buat benda haram buat benda makruh ni pun sudah menjatuhkan status. Tuan-tuan lihat, kalau tutup guru minum air sambil berjalan, macam dia ayam merah tu dia jalan minum kat bawah. Kita nampak lagu mana rasa? Kita katakan tak sesuai untuk watak seorang tuan guru. Itu dia kata bukan dosa, dia panggil jahat adab. Adab lihat tak elok. Nak minum tak ada masalah, cuma pandangan tak elok. Cuba makruf mana-mana mak rempit minum itu biasa. Itu pandangan masyarakat. Maka itu yang kena jaga. Bila disebut anda kata hak Nabi nak buat benda haram apatah lagi yang makruh pun sudah dikira boleh mencacatkan kepercayaan kita kepada masyarakat, kepada title mereka. Jadi yang mewariskan mereka, ulama warasul anbiya kan, pewaris Nabi ulama pun demikian juga. Tak boleh buat benda macam ni. Dia boleh menjatuhkan martabat mereka, kepercayaan. Bila Tok Guru buat kerja yang macam ni, ada orang percaya, orang tak percaya. Ini yang kena hantar ke mufti kena hantar mamai kes dulu ni. Jadi inilah yang kita kena tengok Sebab tu status orang yang tok lebay ustaz ni, dia cukup kena jaga. Nak pakai t-shirt pun malu tau. Tak semua cerita ni bukan kata ni. Walaupun tak ada benda pun, tutup aurat juga. Tapi kalau pakai t-shirt bos korban, lagi lah orang tengok. Maknanya pemakaian tu pun dah orang nak lihat bahawa ni ustaz ke, cikgu agama ke. Dia banyak kata sekarang ni tau. Ada ulama, ada cendekiawan Islam, ada ustaz, ada guru agama. Dia banyak title Malaysia sekarang. Sebab apa nak beza macam ni lah. Kalau yang tu guru pakai jubah tu mungkin dia tak buat benda-benda yang makruh macam ni. Tapi kalau sekat guru agama sekolah biasa je, mokok pun ada. Guru agama sekolah, ustaz juga dalam bahasa Arab. Cuma macam cakap Melayu tu dia label tak sama. Sebab dia melihat kepada tingkah laku, perangai, penampilan orang yang macam ni. Maka kita kena jagalah. Maksudnya bila kita yang berusia pacik-pacik ni kan lagi lah, kena jaga. Dari sudut apa? Dari sudut perangai orang muda-muda tu mungkin kita kena kurangkan. Ini tu buat ke jiwa muda. Jadi orang kan salah tak? Walaupun jiwa muda, kena faham tu. Jadi maknanya perwatakan kita, kehidupan kita, latar kita, perwatakan orang tu. Itulah maksudnya, supaya tidak hilang orang melihat kita tu kehormatan masih ada, orang masih hormat. Ini baik pada cerita amanah tadi. Jadi maknanya bila Rasulullah dia mengamalkan, orang dah percaya semua, baru boleh menyampaikan. Itu yang dia kata tadi, barulah boleh mereka itu menyampaikan
agama tadi sebab masyarakat dah percaya. Itu yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Bila baru ni saya sembang Timbalan Mufti untuk makan kan, Timbalan Mufti main masjid kita baru ni. Kami sembang, saya kata bila ditanya mengajak kita pun, boleh. Tu dia kata elok mana-mana masjid kalau berceramah kena guna kitab lagi bagus. Pasal kalau dia ceramah mengaku ni, dia kena rata, jadi hukum yang keluar tu tak mana-mana rujukan ada, masyarakat awam akan pening. Saya tahu pihak Muslim pun pening. Soft kanan macam hidup tekak tu tak ada, dia keluar. Dia tak tahu. Ingat saya tak tahu. Hak kanan atau pada kanan, dia tekak buat lagu tu. Masih pening, ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni hak main kata lagu ni, mu bawa pada Pulau Pinang main kata lagu ni. Jadi perkara bertekak sama-sama musliman. Sampai kedai isu ni tak selesai. Nampak tak? Bukan saya tak tahu, saya tahu. Cuma kita diam sebab benda khilaf macam ni. Dan ni hantar asbijak semayang sudah. Kita duk tekak balik, kita sudah tak sudah. Duk kira soh nak kanan dulu, kiri dulu. Kita lah masjid tuan-tuan. Yang penting kita di belakang imam dan belakang rumah lelaki. Sudahlah. Apa nak pening sangat, semayang je. Yang ni dah soh. Dia nak duduk kanan dulu ke, duduk kiri, ikut sebab dia. Biar kita soh tu ada dan rapat-rapat. Itu yang penting. Semayang tuan-tuan, minum bahas sangat. Itu saya tak campur, bukan saya tak tahu isu ni. Sebab kenapa duduk bahas cerita ni. Saya tempat masing-masing nak tunjuk kepandaian. Dia mengaji banyak tempat mungkin. Ini kes apa tuan-tuan? Sebab kes penceramah kadang-kadang tak guna kitab. Jadi dia guna apa yang dia mengaji. Jadi ada yang ni dengar kitab ni baca lagu ni. Macam kita hari ni lah, ngaji sifat wajib Nabi. Kitab mazhab lain dia kurang 3 je, tak sebut fatanah pun. Mungkin tuan-tuan ngaji sifat lain dia sebut fatanah. Itu penambahan yang kita pening. Kalau kitab dia tak sebut dua ni, itu boleh jadi. Itu boleh kita buat pembahasan. Maknanya tuan yang beli kitab ni mungkin rujukannya tak banyak. Tapi kalau 3 ni ada, memang kebanyakan kitab akidah memang cerita 3 ni ada. Yang ni mungkin penambahan pada kitab-kitab lain yang mutabar. Kita terima je lah. Apa yang susah tu? Kita akan jadi lebih bengong kalau duk pening fikir macam ni. Kita duk fikir hal yang remeh-temeh. Semayang tak tahu, tak kira lagi tu. Tak tengok soal semayang rukun qauliyah ni, kita tak tengok. Kita dah cakap pasal sah. Jadi kalau tengok semayang lah dia fikir dengan hal macam tu. Payah. Okey. Kerana bahawasanya pasal 11 pasal 9 Allah Ta'ala menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu pada perkataan mereka itu. Makna kita ikut Nabi ini pada perkataan, pada aqwal. Aqwal ni maknanya perkataan. Apa yang Nabi cakap. Itu dipanggil aqwalun. Apa yang Nabi cakap. Dan perbuatan mereka itu. Bukan sekadar ikut cakap Nabi, bahkan perbuatan Nabi, af'al. Ya, af'al. Yang ni perbuatan Nabi pun kena ikut. Ya. Dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan memperbuat yang haram. Dan Allah tak suruh kita buat benda haram. Dan tiada dengan yang makruh. Juga benda makruh cuba elakkan. Walaupun tak ada larangan kata jangan buat makruh, tetapi kita kena elakkan. Sebab benda makruh ni kadang-kadang boleh bawa kepada haram. Jaga tu. Ya, kadang-kadang kalau berlebihan pula nanti susah nanti. Dia akan bawa kepada benda yang lebih teruk hukumnya. Baik. Dan inilah dengan ainnya ialah dalil wajib yang ketiganya, iaitu tabligh, yakni kerana bahawasanya jikalau tiada menyampai oleh mereka itu, nescaya menyembunyilah mereka itu. Maknanya kalau Rasulullah tak sampaikan dakwah tadi, maka Allah mereka telah menyembunyikan dakwah tadi. Okey. Dan jikalau menyembunyi mereka itu, nescaya adalah kita sekalian disuruhkan kita dengan mengikut bagi mereka itu pada menyembunyi. Maknanya bila Rasulullah ajar benda yang tak elok sembunyi, jadi umat pun ikut juga kan, sebab kita dah belajar yang ni kan. Ikut buat benda tak elok juga, maka ini mustahil. Maka kata kita ni dengan mengikut bagi mereka itu pada menyembunyi, dan menyembunyikan itu diharamkan, ya haram, dan dilaknatkan yang berbuat akan dia. Ingat ya, tuan-tuan sekalian, benda ni bukan setakat pada hal ibadat ya, ni pada kerja buat kita seharian.
kita mengusi syarikat ke, apa saja benda kena terus masuk nazir dan sebagainya. Jangan menyembunyikan fakta. Untung rugi cerita. Sebab tu bila buat kipas lu, kita dedahkan data berapa jumlah kutipan semua, sebab kita tak nak nanti orang tak petikai. Ini kerja duit ini orang cukup. Orang kita kalau buat duit ni dia cukup sensitif, walaupun sekupang. Yang memang sebab tu biar kita bila kita main dengan Nabi Rasul, kita ada kaedah menyampaikan cerita biar orang percaya pergi ke mana duit itu sebagainya. Dan seandainya duit itu nak guna untuk lain, manfaatkan bersama, asalkan benda tu dia manfaatkan untuk agama Allah. Itu paling penting. Jaga, sebab itu larangan Allah. Bukan senang ya tuan-tuan. Duit ringgit ni kalau cakap 102, dia tak kelabung mata ya. Kalau dia macam kat Sabah tu sampai 16 jam kira baru dapat jumlah, yang tu kelabung mata. Iman kuat tak mana pun. Sebab itulah bila ulama' menyuruh kita, jangan kamu memandang sangat dunia, kerana dunia ni akan bawa kamu kepada kelalaian. Jaga. Tak kira siapa dia tuan. Sebab duit boleh menyebabkan nafsu kita goyah, iman kita goyah. Sama-sama zaman ekonomi Malaysia sekarang, macam-macam menipu. Tentang pasal ni Islamic Hotel kan, tak nipu lah nampak. Bukan main dulu kan, pandai dia guna hujah agama semua, terpengaruh yang akhirnya dah habis. Jadi ini antara benda-benda yang kadang-kadang kita betul juga, kena juga kita pun. Nampak tak? Boleh buat, nasib lah masing-masing, kena. Baik, menyembunyikan dan harapan dia. Okey. Tiada menyuruh ia dengan yang diharamkan dan tiada dengan yang dimakruhkan, maka tiada jatuh daripada mereka itu. Jatuh sini tuan-tuan, maknanya tak berlaku lah. Kalaulah Nabi buat benda yang diharamkan tadi, maka tak berlaku lah kepercayaan ataupun menyampaikan ataupun sifat wajib ini tak berlaku pada Nabi kalau dia buat benda-benda yang diharamkan tadi, ataupun yang Allah kata sifat mustahil bagi mereka. Jadi ini antara cerita yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Memandangkan Rasul ni, sebab kita cakap sifat 20 baru ni, kita tak boleh nak samakan sangat sebab kita makhluk, Allah berkuasa. Tapi bagi Nabi dan Rasul, sebab dia manusia biasa macam kita boleh bicarakan panjang sebab kita sama dengan dia dari sudut sifatnya. Bukan tahap kaitan martabat, kenallah kita sudut sifat kemanusiaan, berjalan, menerima makan minum semua. Jadi apa salah kalau kita boleh ikut? Bahkan kalau kita takrif hadis tu nanti, ini akan ada lagi takrif pengakuan Nabi pun sudah ditulis sebagai hadis. Maka apa yang Nabi cakap ni, ucapan dia yang terkumpul sekarang dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, ataupun disebut Kutubus Sittah Kutubus Sittah ni ada banyak Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, kitab-kitab hadis yang muktabar yang kita pakai rujukan kepada semua Islam dunia hari ini, yang mana dalam semua hadis yang diucapkan oleh baginda dan apa yang baginda laksanakan, buat, dan apa yang baginda akurkan. Akurkan ni contoh macam ketika balik berapa perangan tu, sahabat lapar, jadi dia tangkap biawak tu, biawak pada pasir tu, buat kari, contohnya buat kari masak. Maka tu depan Nabi tak kata apa pun. Maksudnya Nabi tak larang, makan-makanlah. So benda tu dia tak buat apa, terpanggil takrif, pengakuan. Diam je lah. Itu yang hukum harus makan biawak pada pasir tu. Biawak tanah Melayu tak boleh. Itu lain, isu India yang benar, kita tak kalah je. Itu pun bila kita tengok nama kita biawak pun kita dah geli-geleman, tak perlu nak makan. Tapi orang Arab dia makan, cuma dia ada khasiat dia. Itu takrif. Maknanya Nabi tak cakap apa-apa pun, buat pun tidak, cuma dia diam. Maksud dia diam tu menunjukkan haruslah, bolehlah. Sebab itulah hukum fiqh, diam itu menunjukkan kepada redha. As-sukutu alamatul redha. Bab kahwin dan sebagainya kita guna hukum ni. Ini kiasan dia. Kan, diam tu nak dalam kias sujud tu, sebab kita pakai ni, kita pakai ikut ni. Ini yang katakan agama kita cantik tuan-tuan.
Dia bukan kata orang tua kata dah, itu mungkin kita katakan sebab dah mulut ke mulut. Sebenarnya ada dia punya senarai tu, sebab ada kisah dia. Maka diam tu menunjuk kepada boleh mentor. Anak-anak dia mungkin setuju lah tu. Sebab dia malu. Tak nak malu lah. Tujuh awal ni untuk Imam tanya. Ini cerita ramalan. Kita menguji ya. Baik. Jadi balik pada sini tuan-tuan. Maka apa Nabi sebut, apa Nabi buat, Nabi aku, kita cuba. Saya tak kata wajib buat semua. Tak mampu kita tuan-tuan. Kita tahap manusia biasa. Cuba buat sebanyak mana yang kita mampu. Yang kita mengenai hadis kan, jadi 40 saya jam tu, ataupun kita hadis lain, maka kita cuba buat sekarang kita mampu. Mudah-mudahan dengan amalan kita ikut cara Nabi tadi, maka di akhirat besok Rasulullah dapat beri syafaat kepada kita. Syafaat ni bukan senang, recommendation untuk syurga senang tau. Kalau tak ada recommendation, payah. Macam orang hari ni kan, nak dapat projek semua kan, recommend cerita hari ni. Tapi recommend hari ni dia banyak unsur-unsur suapan. Itu masalah. Esok hari akhirat tak ada unsur suapan. Nabi kata ini umat aku, maka dia layak untuk masuk syurga, ataupun dia recommend syafaat dengan syafaat dia dapat masuk syurga. Kan seronok kita. Sebab itulah bila kita buat apa yang Nabi suruh, jangan lupa berselawat ni bulan-bulan awal, banyakkan berselawat. Kadang-kadang kita ni selawat bila ustaz suruh selawat selawat. Patut tak selawat dah, masalah juga. Okey, baik. Wa amma dalilu jawadil a'radil basyariyyati alaihi wassalatu wassalam fa musyahadatu wuqu'iha bihim imma li ta'zimi ajrihim aw li tashri'i aw li tasalli 'anil dunya aw li tanbihi li haysati qadriha 'inda Allah ta'ala wa 'adamu ridahu biha daru jazaa'i li awliyaihi bi i'tibari ahwalihi fiha alaihi wassalatu wassalam. Dan adapun dalil harus a'rad basyariah, dalil harus berperangai macam manusia. A'rad ni maknanya menikah laku, zahir menzahirkan sifat manusia itu atas mereka itu alaihi wassalam, atas Nabi ya. Maka dilihat jatuhnya pada mereka itu, ini bukan jatuh, maknanya dilihat berlaku pada Nabi. Wukuk ni berlaku, wukukun. Kata dasar atau kata asalnya mana jatuh, tapi di dalam konteks ni katanya berlaku. Ada kalanya kerana membesarkan pahala. Maknanya Nabi berdakwah, ada kalanya Nabi mengajak kita memperbanyakkan ibadat, pahalanya. Itu yang dikatakan ada kalanya kerana memperbesarkan pahala. Macam kita lah tuan-tuan, itu yang dikatakan sifat basyariah. Dalam ibadat kita mengejar pahala, kita banyakkan ibadat. Dalam bekerja kita nak banyakkan rezeki, kita usaha lebih. Kan? Begitulah, itu sifat kemanusiaan. Di sini dia kata atau kerana menyatakan syariat. Maknanya dalam mempertahankan akhirat. Berulang-ulang suruh orang solat. Tadi membayarkan pahala, mungkin suruh solat sunat, itu banyakkan pahala. Yang keadaan kedua yang dikatakan mempertahankan syariat atau menyatakan syariat, maknanya semua sembahyang dia pertahankan syariat, sembahyang. Yang kategori pertama tadi lebihkan pahala, maknanya orang mungkin dah pandai sembahyang, yang sunat pula, yang sunat berzikir, berselawat, buat apa sajalah, berwin dan sebagainya untuk menambahkan pahala. Dan ini kerana menyatakan syariat atau kerana sabar daripada dunia. Tahan dengan nafsu dunia. Katakanlah lepas subuh kita berazam nak baca Quran, dua muka, baru auzubillah member sebelah tepuk bau. Esok ni kita pancake martabak daging crispy baru, kita auzubillah tu. Niat, kalau iman kita kuat tak apa, tunggu saat pun nak baca. Dia baca pun niat dua muka, mungkin semuka je pun, atau tengah muka, member dah tepuk bau tu kan. Itu iman. Kalau boleh sabar, maknanya tak apa,
tunggu 10 minit, aku nak cakap doa wafat. Jadi kalau sahabat tunggu tak apa, kita baca. Itu sabar dengan dunia. Sebab kita hari ni banyak dugaan tuan. Berazan buat apa ini cukup banyak. Ada saja kita punya rintangan, pukat-pukat jalan-jalan yang duduk depan kita ni. Ada saja. Niat cukup banyak, macam-macam. Sebab apa tuan? Bila lepas kita mengaji agama macam ni kan, mengaji kuliah masjid ataupun dengan saya, keazaman tu datang, aku menghebat, kopak-kopak. Sebab kita mengaji kitab kan, kopak-kopak nak buat kebaikan ni. Pulak ni ada cerita lagi. Dia macam-macam. Slow. Dah tak jadi buat, tunggu ke depan tak. Tak jenak basuh lagi, pujuk-pujuk bawah tiba lagi. Mangat tak, lepas tu itu kita nak buat macam mana? Yang penting agama mengajar kita, kalau kita niat nak buat baik sudah dikira dapat pahala, tidak buat lagi dapat. Itu penting. Kita tak sama kalau buat jahat kita dah mengaji benda tu kan. Baik. Dan kerana menjagakan mereka itu bagi kekejian qadar daripada Allah Ta'ala. Maknanya dia memberi peringatan. Jaga kekejian maksudnya Nabi beri peringatan kepada kita tentang benda-benda yang tidak boleh kita buat, ataupun kita kata sebagai wake up. Boleh panggil lah. Kalau Ustaz ni selalu guna dalam radio rekim tu, wake up call. Maksudnya saya berjaga-jaga. Ingat, tambih ini dalam bahasa Arab disebut tambih, itu maksudnya untuk memperingati. Peringat. Itu yang katakan menjagakan mereka itu bagi kekejian. Maksudnya sentiasa memberi peringatan agar tak buat benda-benda keji. Ini Nabi. Maka kita elakkanlah. Sebab kadang-kadang benda itu tak sampai tahap maksiat yang serius. Dia hanya mungkin kita katakan tahap makro ataupun yang agak taruh sikit lah daripada itu. Tapi kalau kita dapat elak, itu lebih baik. Dapat kawan, jaga. Kadang-kadang anak kita ajak pergi shopping komplek, hanya ronda. Kalau usia kita yang veteran, saya rasa kurang sesuai lah. Macam saya ni 50-50. Tapi ada masalah betul. Kalau pergi buang masa. Kalau tak pergi, saya anak jadi macam tu. Dia sentiasa berada dalam keadaan kita terumah ambing gitu. Tapi macam usia tuan-tuan, dah boleh buat satu decision tetap. Aku dah berusia, saya tak perlu kot. Nak pergi pun atas tujuan yang tertentu, selesai urusan, balik. Isu yang tiba sekarang, dia akan tawar satu supermarket sampai dapat Haji Mabrur kat supermarket Maidin tu. Dia tahu semua di mana lokasi. Tanya kat dia, semua dia tahu. Sudut sini, sudut sana, air dalam ada tingkat 2 dari hujung tadi. Dia boleh cerita sebab dia tawar semua tempat. Dia beli barang sejadah kan, tapi dia tawar tu banyak. Dia beli ilmu tu pula. Ini kita tahu. Sebab kadang-kadang kelemahan kita di situ. Dan kita perasan tak, kadang-kadang kita tak bapak Zuhur, pergi ke sebelah, target tu nak balik sebelum Zuhur. Target azam fokus. Kadang-kadang bila dia dah mula tawar tu, nak kejar Haji Mabrur tu banyak sangat. Dia tawar sampai 14 kali. Tu dia dah hafal semua lokasi kat Maidin tu. Dia tahu semua di mana kedudukan makanan ni, makanan ni semua. Dia boleh cerita kawan. Hebatnya dia seluruh tu. Ni kita kelemahan ni kena buat je lah. Allahu Akbar. Dan ketiadaan redha Allah Ta'ala dengan dia negeri membalaskan segala kekasihnya. Maknanya bila kita buat perkara keji tadi Allah tak redha, ketiadaan redha Allah, dan ada negeri balas, maksudnya ada pembalasan di akhirat nanti. Tapi kekasih yang berjaya, dia kata kekasih sini yang berjaya buat, kekasih Allah tadi yang berjaya buat semua perkara yang menjadi kewajipan bagi Rasul tadi, maka Allah Ta'ala akan balasnya negeri yang abadi di akhirat besok, iaitu syurga. Dengan sekira-kira ahwal mereka itu di dalamnya alaihimussalam. Dan setengah daripada faedah menyatakan syariat itu seperti barang yang kita ketahui akan hukum lupa dalam sembahyang. Daripada lupa Nabi SAW. Baik, ada kalanya satu ketika berlaku, kita cerita sikit Rasulullah lupa rakaat. Sembahyang zuhur asar kata saya zaman tu, yang asar lepas 3 rakaat baru nak bagi salam. 3 rakaat. Jadi sahabat belakang diam. Bila sekejap baru sahabat tegur, ya Rasulullah,
3 je. Maka terus baginda bangun, takbir, sambung 4. Yang tu dibolehkan tu ya, jangan mufaratah lagi. Tapi dalam konteks Nabi tu ada sahabat tegur. Berlaku pada saya sekali di surau Subang dulu, saya jadi imam Maya Asal yang saya ingat 3 rakaat, saya bagi salam, jemaah lain ramai yang mufaratah lah. Seorang pakcik tu alim ilmu dia, orang tua, dia tepuk bahu saya, Ustaz 3, Ustaz kamu boleh kata tu. Saya takbir, dia pun ikut takbir. Bertiga orang ikut, terus sambung pada sembahyang. Ini bab-bab sembahyang kadang-kadang berlaku pada kita. Terlebih rakaat tak apa, sujud sahwi. Dia kes tak cukup ni. Kalau imam lupa, terus sambung terus. Jangan cakap banyak, jangan saya malam-malam terus sambung. Ini pun bab-bab fiqh yang tuan-tuan akan belajar lepas ni. Dalam kitab ni ada, insyaAllah. Jadi kita akan tengok nanti. Baik. Hukum lupa dalam sembahyang daripada lupa Nabi SAW. Sebab maknanya Allah sengaja buat begitu supaya jadi panduan kita hari ni. Kadang-kadang berlaku pada kita, lupa. Nak buat macam mana? Tapi kalau lupa Fatihah, batallah sembahyang. Ni jenis-jenis yang meragukan sudut dengan rakaat. Itu tak apa, mana kita boleh tambah. Terlebih rakaat, kita sujud sahwi, tak ada masalah. Jangan nak berhenti sembahyang buat balik, rugi. Okay? Macam saya sembahyang untuk mesyuarat, sudahlah boleh mesyuarat. Sebenarnya tadi tempat kita itu pendang tak jauh. Boleh kiblat salah tuan. Ustaz Irwan yang ceramah, tuan-tuan kena tengok Ustaz Irwan tulis ceramahan, sahabat saya lah, jadi imam. Saya pun tanya ustaz tu, ramanya ustaz tu baru ke hari pertama, dia cakap agak kok ni ustaz. Kita pun lepas jadah tadi Allah Akbar, tempat jamaah. Lepas tu sudah 2 rakaat salam, ustaz yang lama datang, ustaz salah ni bukan kiblat sini. Memang salah banyak, dari sini ke sini. Jadi betulkan balik tu solat semula, tak ada masalah. Sebab semua faham kan, semua ustaz semua. Jadi ikut jamaah semula, yang lain pun ikut sembahyang, tak ada masalah. Cuba kalau hak jenis tak ada ilmu, puas bertekak. Nampak tak? Bila kita ada ilmu, jadi benda tu biasa, memang berlaku. Dan ia menjadi panduan dan pengajaran pada orang yang peserta-peserta lain yang ikut kursus tu, yang ikut panduan bagi dia. Maknanya bila salah, tak apa, berhenti sembahyang, buat balik, tak ada masalah, start balik. Kan nak rugi pun, 2 rakaat. Nampak tak? Itu yang berlaku pada kami hari Ahad lepas. Lainlah. Itu namanya seperti lupa sembahyang daripada lupa Nabi SAW. Dan betapa sembahyang pada ketika sakit. Rasulullah ajar, sebab ketika baginda sakit, dalam sirah tu, last tu baginda minta dia papah untuk ke Masjid Nabawi solat, dan baginda minta bawa imamkan. Kemudian dah sakit sangat, baginda balik dibawa pulang ke rumah, dan ketika itu baginda solat sakit. Ni yang kita belajar solat ketika sakit, kan, sambil duduk, sambil berbaring, sambil baring mengiring, sehingga solat menggunakan anak isyarat mata. Ini semua Nabi dah ajar kita. Itu yang kita katakan af'al ya. Ini semua ada hadis. Aisyah cerita, Aisyah tengok macam mana yang dia sembahyang. Zainal ni cerita tengok macam mana bapak untuk aku sembahyang. Okey, Zainal bapak macam mana sahabat aku sembahyang waktu sakit. Semua yang kita buat sekali, semua Nabi ajar tu, Nabi tunjuk contoh belaka. Bukan ulama kita ke buat, tak ada tuan. Semua Nabi dah ada, memang berlaku pada sirah. Dan disebut dalam kitab ni kan, apa waktu Nabi sakit, Nabi solat macam mana, kita ikut. Dan pada waktu ketakutan, solat ketika takut dalam medan peperangan, Nabi dah ajar kepada kita jaga sembahyang macam mana. Rokok saf pertama dulu, saf kedua kena standby. Kemudian saf kedua ni dia ada cara dia. Solat ketika takut, biasanya tentera tahulah ya, yang bahagian gagak yang ada belajar lah. Daripada perbuatan Nabi SAW, nampak? Ada demikian itu. Maknanya semua ikut cara Nabi buat. Yang kita buat hari ni semua ikut cara Nabi, tak ada beza. Dibawa kepada kita hari Nabi, maka dijelaskan lagi oleh ulama-ulama supaya kita buat tadi tidak salah. Sebab itulah saya mengajar dulu kan, kalau tuan-tuan perasan, bila kita rokok terbaik, bila kita dapat samakan kepada kita dengan buntut kita, itu paling baik rokok. Ni sama gini, saya ajar buat itu. Tuan buat tak boleh ceritakan sama, dia kena gitu. Cuba buat, tak sama. Jadi nak bagi faham, sampai kami kena buat tadi, maknanya kalau kita mampu buat begini, insyaAllah dia kata anda punya rokok bagus.
sama. Sebab kadang-kadang kita rokok, kadang-kadang tangan terlebih ke bawah. Nak ikut cara Nabi ni bukan senang. Solat cara Rasulullah berat ni, dia mungkin berat. Kita ialah bila dah tertua mungkin tulang-tulang pun dah bunyi. Sekadar yang mampu lah, jangan ikut cara saya. Ni orang muda punya. Jangan paksa diri tuan-tuan. Tak kira patah tulang belakang ke apa, bengkok ke apa lagi haru. Maka buat sekadar yang kita mampu buat. Tak boleh. Mudah ya pun. Sujudnya kena lentik jari tu dan juga jari. Dia kena faham dia, semua mesti Allah kita senang faham. Bila kaki kita duduk dalam tu kan, kita lentik tu, so kiblat. Kok mana cerita pun semua menghadap kiblat anggota kita. Baru betul. Tapi setakat kita boleh buat, sebab kadang-kadang kita sakit. Saya pun kadang-kadang sakit, jadi tak boleh nak lentik sangat kalau macam tahiyat akhir tu. Dia kena macam biasa juga. Sekadar kita yang penting rukunnya ialah duduk tahiyat akhir. Itu rukun. Duduk dalam mana pun asalkan kita duduk tahiyat akhir. Maka dibuat, diajar oleh tubuh kita, mungkin duduk cara istirahat, mungkin duduk cara tahiyat awal sebagainya. Itu hanya khilafiyah. Tak duduk je lah, jadi duduk sembahyang. Jangan tidur sudah. Tahiyat akhir tidur, salah lah. Duduk, yang penting duduk. Sebab cerita rukunnya ialah duduk. Itu cara Nabi buat. Mana kita ikut. Jadi tuan-tuan ingat apa yang Nabi buat sekarang ni yang diajar oleh Jibril kepada dia. Mau tahu semua daripada Allah belaka. Sebab tu bila saya cerita pasal keajaiban tadi kan, mungkin tuan-tuan boleh lihat gambar batu sujud, bentuk batu sujud, bentuk pokok yang rokok. Itu semua perbuatan dalam ibadat yang memang dah ada. Tuhan dah bentuk dah macam tu. Dia ajar pada Jibril, Jibril ajar pada Nabi, Nabi ajar pada para sahabat, sahabat ajar pada para sahabat-sahabat, pada tabi'in sampailah kepada kita yang mengaji hari ini. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita dapat perform solat dengan sempurna, kita akan rasa hati kita, ya Allah, rasa tenang sangat. Dia punya tanda tu je, senang, mudah, cukup mudah. Kalau lepas bagi salam, berharu biru lagi hidup. Bau nasi lemak, bau ni, tu dia kuat, macam merah kata-kata ni, macam merah. Sebab itu kesan solat itu penting. Sebab itu bila Allah sebut tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah daripada perkara fahsya dan munkar. Dan betul kalau solatnya betul-betul menjadi sempurna lah. Jadi kita memanglah nak tunggu sempurna susah. Belajar untuk sempurna. Jangan kita tak buat langsung. Buat untuk lebih sempurna setiap hari. Berazam untuk buat sesempurna yang mungkin sekadar kita mampu. Sebab kita orang awam ya, kita orang awam mana faham. Kita orang ketua wali, orang ibadat hebat. Malamnya mulai zikirnya, Qurannya, kita buat setakat kita mampu. Bila nak mengaji macam ni kan, ada kesedaran, buat tambah. Bila mengaji ada kesedaran, buat tambah lagi. Kadang kita mampu. Cuma jangan tambah dengan ayam. Maksud saya ialah kita buat secara istiqamah walaupun sikit. Saya nak jatuh terang, saya sendiri nak boleh buat solat awal bin lepas maghrib tu. Lama azam tu, lalu boleh buat. Azam dulu tu, kadang buat, kadang tak buat. Banyak lama tak buat, kadang buat lah. Cuma late ni dia rasa macam Allah bagi kekuatan, sempat buat. Lepas maghrib saya buat tu yang tadi ada lupa lama seorang. Tu saya solat awal bin. Maknanya nak buat tu bukan azam berapa lama tu tuan. Umur 44 lah boleh buat. Ni cerita dia. Maknanya susah. Perlukan Allah nak disiplin diri tu. Bila dah muda boleh buat, setiap malam dia boleh buat, insyaAllah. Kecuali bila kita keluar program apa-apa, susah lah. Tapi bila dah balik ke sini, insyaAllah dia boleh buat. Nampak tak? Ini yang kita nak. Maknanya kita biar tanah keadaban tu lama kita buat azam, tapi kita yakin kita boleh buat satu hari, kita cuba buat. Dan kita boleh buat, insyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah. Baik, saya rasa cukup dulu untuk kali ini, di mana kita akan sambung wa yajma'u ma'ani hadhihi al-a'dha'i. Kalimah dari Allah tu. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-a'dha'i kulluha qawlu la ilaha illallah. Sampai itu maknanya kita sambung situ lah. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 daripada atas. Berarti 15 daripada atas. Baik. Baik, yang baik itu ya 15
lepas daripada atas. Dia mula dengan wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid. Kita sambung minggu depan tak ya? Ni maklumat minggu depan kita kelas kan. Saya balik Kedah lagi. Nuri banyak sangat kan semua. Nuri nak angkat dia dua. Tu nak angkat sendiri. Buku papak ni sebagainya tu sampai Kelantan esok saya Selasa kat Kelantan. Semua saya tahu ke Nuri. Mau tak mau terpaksa lah nampak guna. Dia balik semua. Tak balik kan? Tak boleh. Jadi Sabtu tu saya tolak balik sampai Selasa. Kira kita jumpa minggu depan sekali lah, insyaAllah. Nampak guna. Saya kalau boleh saya tak nak skip. Kita kadang-kadang saya nak Nuri mulakan semua hidup sekali. Mau tak mau kena. Untuk pun kedua yang 17-18 tak sebab kalau sebab ada khusus dengan program saya yang kita wajib lah. Dia nak buat macam mana? Ustaz, salah satu kita kami sudah punya makan saya rasa kita sempat datang makan dalam program dah azan dan kita dah bertemu atau kita nak tahiyat masjid dan juga mana yang atau kalau kita sampai ada waktu, kita buat tahiyat masjid dulu. Baru kita buat qabliyah. tapi kalau macam Kalau kita rasa macam imam, bila dah azan lama dah kan, kita kata agak-agak lagi tu buat qabliyah. Sebab Rasulullah bersabda solat sebelum subuh 2 rakaat itu sangat besar punya pahala dia. Bukan dosa kecil-kecil kita yang lama-lama. Jadi kita buat itu. Sebab tahiyat masjid ni kita main tengah ikut Rasulullah boleh buat. Main subuh nanti kita boleh buat. Tapi yang qabliyah subuh ni time tu je lah. tapi saya pernah dengar seorang ustaz katakan kita boleh tak niat sama sekali ada tak tahiyat dari sunat. Saya tak dapat belum saya jumpa apa-apa sanad ataupun ni yang digabungkan tu macam puasa adalah saya dengar macam puasa qada dengan apa sunat Syawal kan. Dalam sunat setahu saya tak ada gabungan. Wallahualam mungkin ada pandangan ulama sebab dalam bab solat sunat ini ada khilafiah juga. Yang tak ada khilafiah solat wajib je. Jadi kita tengok rujukan mana digunakan. Sebab pada saya kalau solat ni untuk satu solat, satu niat je lah kan kena gabungan. Zaman itu saya dalam masyarakat ada tahiyat kita gabungkan tahiyat dan juga sunat subuh pula. Kalau pandangan ni mungkin kita tengok ataupun ramai bapak ni tengok orang menyampaikan siapa lah. Saya tak menerima pandangan. Sebab mungkin dia mesti sampai tahap dia gitu. Pasal buat menjadi selalu kan kita dah habis solat Pak dia maghrib tu kan tak dia. Jadi kita pada satu kalau kita akan nak buat, kita buat kat luar sebab biasanya waktu kita buat tu dia bukan 5. Dan jangan kita melawat sampai Isyak. Tak? Kita menghormati majlis ilmu. Saya buat kat luar, saya dengar. Habis kita mana, saya ingat tak sampai 5 minit pun. Apa lama sangat, mau tak mau je. Malas dengan rajin je. sebab ada majlis itu lebih banyak pada daripada buat sunat. Kita bukan lari ilmu tak lari. Kita cuma sekadar masuk kita ambil. Setakat ni saya buat untuk penceramah tu belum mukadimah lagi pun dia bawa Assalamualaikum, dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dah bagi salam dah pun. Setakat ni lah saya tengok. Nanti kalau semua orang buat sunat habis maksud saya sampai nak dengar ustaz tu ceramah ganti. Yang buat tu saya tahu yang betul-betul mazhab nak buat sebab tak ramai yang tak nazam. Ramai tak nazam. Ni pun orang yang nazam. Saya tengok. Satu nanti seorang yang saya nampak. Sekali dia cakap pasal tu dia buat azam, dia nak buat, dia buat betul. Betul Zee, dia buat betul. Dia memang azam yang menjadi. Ni pun azam juga, semua belum menjadi. Bukan tak jadi, belum menjadi. Selalu azam ni tak tinggal sampai. Yang kat Mekah boleh buat terok tu. Heran bin Ajib kan. Sebabnya bila kita niat gitu, Allah banyak memudahkan kita. Cuma kadang-kadang kalau nak elok gini, wirid itu kita tak payahlah wirid panjang-panjang ikut imam. Agak-agak kita dah selesai cara kita. Sebab kadang-kadang macam Huzaifah dia agak lambat kan. So kita cepat habiskan cara wirid. Macam dia cuma kita baca cepat sikit, habis kita buat terus. Sebenarnya kita boleh keluar. Kita keluar pada soh tu, duduk belakang kita terus buat. Jadi habis kita solat penceramah dah start kuliah. Tak ada masalah. Bukan kita lari daripada ni, itu wirid juga, cuma kita habiskan cepat. Sebab dia mungkin baca lama sikit. Kalau macam saya esok cepat sikit. Tak esok sebelum cepat sikit. Dia boleh ikut itu. Tak salah. Ianya bergantung pada kemahuan kita sendiri. Nak sibuk daya, tak nak sibuk daya, itu je lah. Kadang-kadang rasa memang boleh pun. Mau tak mau je. Itu sebab saya katakan, kalau saya pun ambil masa berapa lama,
Dia usia sekarang baru mampu buat, nak isi rumah kami payah tau. Macam-macam je masalah. Tapi bila kita dapat isi rumah, ia akan menjadi lebih mudah. Allah akan mudahkan kita punya urusan menjadi mudah. Sibuk tak sibuk, pukul ke sana kemari. Ini berangkat bulan 2 tak sibuk, 3 hari. Beberapa belas kat Turki sampai berapa hari. Jadi sibuk memang sibuk. Tapi bila kita ada masa dengan Allah, Allah beri masa kita itu je lah, InsyaAllah. Jadi kita sama-sama membaca tabat Quran surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.